Rasmi. Assalamualaikum semua. Selamat berpuasa. Hari ini ada 2-3 soalan yang saya ingatlah. Okey. Pertamanya soalan daripada Cikgu Yamin kita. Soalan. Dia tanya macam mana nak masuk bunyi. Okey, nak masuk bunyi sama je macam masuk media. Okey, kat sini saya ada satu contoh ni, muzik ni. Pergi dekat ini muzik saya letak dia. Pergi dekat plus. Pergi dekat media source. Okey, dah ada kan? Dah nampak semua? Pergi dekat plus, media source, sama je. So saya type music ni. Okey, saya type music. So saya type sini music dua lah. Sebab music saja bukan video. Music dua. Okey. Get okey seperti biasa. Dan carilah file music dia. File bunyi kan. Cari file music, saya cari malah download kat sini. Download saya download. Ni music saya. Muzik MP3 lah muzik. So saya cancelkan sebab kat sini dah ada. Saya tutup ni. Sekejap tutup ni. Ini muzik saya. Muzik MP3. Okey. Saya buat loop lah. Loop selagi scene tu berjalan. Loop. Sebab muzik tu pendek, saya buat loop. Kalau panjang-panjang lah. Okey. Sini. Okey, bila kita play, ini muzik ni kat sini, belum kat sini. Dia akan bunyi, sini nampak, sini belum, di belah sini belum ada indikator muzik berjalan, tak ada hijau. Bila scene ini masuk, sebab muzik berada di scene intro, bila scene ini masuk, baru sini akan berbunyi. Okay, tengok saya masukkan. Sini nampak, muzik. Kita tak dengar lah, pendengar akan dengar. Okay. Kalau kita tutup ni, ini tutup kontrol, tutup, habis nampak. Tutup, bunyi muzik jalan, tapi bunyi pendengar tak dengar lah. So kita on balik kalau kita nak bagi dia pendengar dengar. Saya tak dengar muzik tu, tuan-tuan tak dengar. Tapi kalau kita live, kawasan ni yang akan dengar. Okey, satu. Okey, nak hilangkan dia, bukan hilang, tukar lain pula. Ini sama juga tadi video, promo ni sama juga di tempat media. Video saja di media ni. So, media bila jalan, nampak? Video berjalan, video promo ni. Video dekat promo kat sini. Promo ni, ini muzik dia. So bunyi. Satu. Ada 2-3 cara masuk muzik lah. Kalau dia bentuk video, bunyilah. Kalau muzik ini saja, sound MP3 sini. Okey. Kedua, kalau kita nak play muzik tapi tak nak masuk dalam ni, tak nak masuk langsung dalam scene, kita guna desktop audio. Macam ni. Okey, contoh. Bising. Bunyi suara dengar. Okey. Iaitu langsung kita tak masuk pun dalam scene ni, tapi kita desktop audio ni ada. Iaitu kita pergi dekat setting. Kalau belum ada desktop audio ni, pergi dekat setting, pergi dekat audio, dekat desktop audio ni. Jangan disablekan default. Speaker bla 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 tak default je. Tak default. Okey. Dah default, saya akan cancel lah. Apply, okey, dia akan keluar desktop audio. Okey, desktop audio ni apa maksudnya? Komputer punya muzik tanpa ada dalam scene tapi akan masuk dalam bunyi ini. Contoh saya pasang sekarang. Muzik sini, ya. Muzik ni, okey. Saya pasang. Muzik yang panjang sikit lah ni. Okey. Saya bagi dia dulu. Mana nak muzik mana yang cantik, sedap sikit bagi minyak pada dia. Ni tak. Muzik ni kot. Bunyi tak? Dia yang selau tak dengar muzik sebab dia kecil. Wave dia kecil. Cari wave besar ni lah boleh. Okey. Okey, banyak kali dia bunyi ni. Boleh lah tu. YouTube dia bunyi tu. Okey, nampak tak ni hijau? Maknanya kita tak masuk pun dalam mana-mana scene, tapi kita ambil bunyi daripada komputer kita. Sama juga kalau kita tengah tak nak bagi orang dengar, kita je dengar, kita off. Okey. Satu. Okey, tutup. Ya, dengar. Yes, doktor punya audio. Sebab tu dengar.
kita dengar, dia pun dengar. Contoh saya pasang YouTube ni ya, lagu ni ya. Saya sengaja buka standby ni. Lagu Usop ni. Lagu ni saya dengar sekarang. You all pun dengar sebab dia dekat sini je, dekat sebab kita share screen. Okey. Pasang lagu ada bayar bunyi sikit. Ya, saya bagi kuat sikit. So sekarang tengok dekat saya punya. Ni nampak? Dekat sini. Maknanya di komputer kita, orang kita dengar, dekat stream pun kita dengar. Tanpa masukkan mana-mana scene. Maknanya kita pergi mana-mana tempat pun, kita pergi mana-mana scene pun bunyi ni tetap ada. Itu salah satu kelemahan dia juga. Tapi senang untuk memori lah. Tak payah download. Kita kena kontrol kat sini lah. Kalau kita berada di scene 1, memang kita nak dengar bunyi dia, kita biar. Bila kita ada scene 2, kita kena off sini. Manually off. Itu beza masuk dalam scene dengan di luar scene. Desktop ni di luar scene. Okey. Tanpa mengira scene, semua bunyi ada. Bunyi yang sama ada. Biar kita on. Bila kita tukar scene je, dia akan off. Dia akan automatic off lah. Sekejap saya tutupkan. Okey. So kalau kita nak dia dalam scene, macam sekarang ni ada muzik, kalau kita play scene, play je, automatic bunyi masuk. Kita tak dengar lah, hanya dekat sini dengar. Kemudian kita pergi ke tutorial muzik ni. Sebab apa bunyi sekarang? Kita belum switch ke program, kita masih di sini. So scene masih bunyi sebab dia berada di intro 1. Tukar je, habis, tak ada bunyi, nampak? Tak ada bunyi. Itu maksud dia. Okey, sekarang saya nak kena bagi tahu benda ni. Sekejap mana dia ni. Okey. Music kalau nak masuk dalam YouTube, macam saya cakap semalam, pastikan dia royalty free music ataupun free betul-betul music. Royalty free ni dia boleh download free, tak payah, tapi dia ada trademark dia lah. Kalau trademark kat sini dia bagi dia akan sebut premium beat. Maksudnya tengah-tengah lagu dia akan sebut premium beat. Tengah-tengah lagu dia sebut premium beat. Kalau kita download bayar RM49, tak ada bunyi, tak ada sebut dia punya trademark. Maksud royalty free yang kita tahu ialah kita beli, kita guna 10 tahun pun tak ada bayar royalty untuk dia. Kita sekali beli, itu maksud royalty free. Maksudnya beli sekali je. Tapi kalau ini free sound, saya untuk kita buat video untuk mana, ini memang totally free. Total free. Tapi sound dia pelbagai kena carilah. Ada sound bunyi buka pintu. Sebab saya kalau buat video, saya akan pakai sound kat sini. Sebab dalam video kadang-kadang kita nak bunyi buka pintu, tutup pintu, orang menangis, semua dah masuk. Semua dalam ni. Bunyi tepuk tangan, semua dalam ni. Dan bunyi-bunyi muzik lain lah. Kalau kita cari muzik, katalah happy music, cari je. Ini totally free. Tak ada royalty, tak ada bayar. Contohnya, dengar. Dia dah. Muzik dia hanya 22 second saja. So kena loop lah. Okey. Itu. Sama je. Sama ada gambar, video, bunyi. Mesti cari yang free kalau kita nak upload dekat YouTube. Sebab itu polisi YouTube. Kalau royalty memang kena. Kalau royalty memang kena block. Okey. Okey. Soalan lagi, soalan apa lagi bawah? Lupa dah soalan. Bunyi tadi sudah. Apa tadi soalan? Selain daripada live AP, ada bunyi apa tadi? Soalan lagi? Yang lain dulu. AP cari saya tu. Apa soalan tu? Banyak boleh. Kalau saya boleh jawab, saya jawablah. Okey. 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 Macam mana tak faham? Kita ada 2 monitor sekarang. PowerPoint dibuka di skrin 2. Okey.
Okey. Okey. Okey. Maknanya kita kena cari source dekat sini. Contoh pergi dekat ni. Dekat browser, dekat browser. Contohnya. Dekat mana saya tengok? Tak ada contoh. Saya buka barulah. Ini. Dekat sini. Dekat display capture. Kalau kita ada dua, kita kena pilih dua display capture. Satu komputer skrin yang satu skrin yang dua. Display capture, pilih display capture. Contoh saya buka PowerPoint saya PowerPoint. Ya. PowerPoint. Kalau tak ada dekat browser mesti kat display capture. Saya tunjuk saya buka satu OBS. Okey. Buka sini. Okey, saya show sekarang. Show. Okey, dekat komputer saya nampak preview, nampak untuk presenter, betul tak? Sepatutnya kita nak orang tengok yang keping tu kan, yang untuk viewer kan. So viewer tu berada di skrin 2 saya. Skrin 1 saya adalah presenter. So ya betul. Monitor 2 akan keluar, sepatutnya monitor 1 akan keluar semua ni. Nampak dengan skrin yang next skrin lagi kan. Monitor 1 sepatutnya akan keluar ni saja, betul tak? Okey, so untuk kita nak bagi penonton tengok yang ni saja di monitor 2, kita kena pergi dekat monitor 2 lah. Contohnya pergi OBS, saya tengok saya tambah satu scene display capture. Okey, katalah kita nak makan dia sebagai monitor 2 supaya kita tahu. Okey. Klik. Okey. Display tu 2, nampak tak? Display 1, display 2. Pilih display 2. So yes, display 1, display 2. Nampak automatik keluar display 2. Tak ada. Kalau tidak, orang akan nampak yang ni lah macam ni. Nampak display 1 saya ni. Monitor 1, semua ada nampak. So untuk PowerPoint saya nak bagi orang nampak ini saja. PowerPoint 2. So display 2 saja dia nampak. Okey, jap saya cancelkan balik. Monitor pergi dekat monitor pula. Jangan cancel. Pergi dekat plus. Pergi dekat display capture. Kemudian type lah nama monitor 2 supaya kita kenal. Kalau tidak nanti kita keliru. Kita dah tahu ini memang monitor 2. Kita ada 2 monitor kan. So dia akan keluar menu macam ni. Automatic dia default dia bagi menu 1. So kalau klik dekat sini. You pilih display 2. By default saya tak pasti ada tak ada ni capture. Cursor ni klik sebab kita nak mengajar, kita nak orang nampak cursor kita. Dalam skrin ni macam ni, jadi macam ni ke macam mana? Yang ini nampak ini ke? Skrin jadi kecil. Jangan extend monitor. Dekat OBS tak perlu extend monitor. Kita extend monitor dekat sini je. Kita extend monitor dekat sini. Bawah ni kan ada ni. Ni dekat projek ni, projek. Okey, jap kita sekali lagi. Okey, ya siap. Tak boleh besar, tak boleh maksimaskan. Boleh tak maksimaskan dia? Kat sini, maksimaskan sini. Ke macam mana? Maksimaskan ni. Okey. Tulisan ini. Tulisan yang perkara-perkara ni. Boleh buka Telegram. Mungkin setting dekat komputer juga, setting size monitor sini, size paparan yang pertama. Bila ada extend yang mana jadi main 1, main 2, itu kena pergi buat depan-depan tu, tapi logiknya macam itulah. Dia tak ada kaitan dengan OBS, dia tak akan ganggu OBS. Sebenarnya skrin ni akan kecil dengan setting dekat resolution. Dekat resolution, dekat setting ni. Resolution. Display. Dekat setting display setting ni. Saya agak-agak begitu dah.
Tapi kena tengok di depan lah kalau dia begini, macam ni. Skrin 1, skrin 2 ni berapa size ni, ada setting kat sini. Cuba tengok kat sini, display resolution ni. Semua tu kena tengok. Sebab itu tak ada kaitan dengan OBS. Limit dekat sini, dekat sini. Saya rasa begitulah, tapi itu memang tak ada kaitan dengan OBS. Sebab dia mana satu yang besar ni, mungkin yang kita jadikan yang dua ni satu. So size 2 kecil, size 1 kecil sebesar size 2, size 2 begitulah, begitu. So kena tengok. Biasanya recommended, tapi nak extend lah. Besar dia akan jadi kecil lagi lah. Recommended ni kita ini boleh main, boleh tukar-tukar, boleh main. Tukar je tengok mana-mana. Sebab dia memang display monitor kita, bukan OBS. Kalau OBS dah full screen macam tu, maknanya bukan display, bukan OBS lah. Okay, next question. LCD sepatutnya program yang mana? Program yang dimasukkan adalah program yang sebelah ini. Okey. Tak. Dia semua dalam ni. Semua dalam ni juga. Dia tak akan pergi ke sana, tak akan boleh bawa ke sana. Kecuali kita tarik benda ni lah, macam biasa kita tarik bawa pergi sana, dia pergilah. Dia hanya dalam ni juga. Dia hanya dalam OBS. Kecuali kita tengok ni yang ni, yang kita view ni, yang jadi macam ni, kita tengok yang ni. Dia akan gantung. Dia akan terkeluar, pop up keluar je. Ni akan pop up keluar. Itu pop up keluar. Yang pop up keluar tu boleh view tu. Yang pop up keluar tu kita boleh tutup. Kita nak tengok ni je. Saya jarang guna tu sebab dia memang akan ada double berdinding. So itu keliru. Okey. Lagi. Risau pula soalan mak-mak ni. Tengah setting display. Okey. Kalau tak jadi tu mungkin lain lah. Saya tak tahu sebab nak dengar aja saya pun tak faham sangat sebenarnya. Okey sudah? Maknanya betul lah tu, setting kat situ lah tu. Okey. Salam ya. Record apa tu? Paparan pertamanya scene pertama, scene kedua ni je. Sebahagian dia rekod. Okey. Biasanya macam ni. Ini teori dia lah. Boleh. Okey, sekarang saya buka dengan scene pertama. Okey kan? Okey, kena tahu. Satu, kita kena, bagi orang tak biasa kadang-kadang terlupa. Apa yang bila kita start record, yang direkod semua yang kat sini je. Walaupun kita beraya-raya tukar kat sini, kan? Kita beraya lah tukar sini, tapi tak bukan berada di sini, dia takkan rekod. Itu satu. Kena tahu undang-undang dia tu, undang-undang. Kita beraya-raya lah cakap kat sini kan. Tunjuk contoh lah, kita kata, okey nampak tak rumah saya warna biru lah, warna hijau, tapi kat sini tak keluar. So memang dia akan rekod ni je, cakap dah 10 tahun pun. Itu satu. Okey. Keduanya, bila kita rekod, contoh bila kita tekan rekod ni, okey, tekan rekod saja macam ni. So kita pastikan kita punya cerita dah habis. Kalau kita macam saya ada 4 slide, saya tekan terus kita tukar sekarang. Dia memang tak habis lah, 2 slide je lah, sebab dia akan based on apa yang kita papar, bukan apa yang dia ada. Faham tak? Maksudnya dalam saya ni ada katalah 4 slide. Ketika baru slide ketiga saya tukar terus. So slide kedua je lah dia dapat. Slide ketiga dia takkan papar habis. Kita jangan kata, aku ada 10 slide tapi dia tunjuk 2 je. Memang ketika dia tunjuk 2, kita dah tekan tukar skrin tu je lah dapat. Kita cerita-cerita je ni kan. Itu habis tutup ni tutorial. Okey, tukar pula kosong gitu. Maknanya cakap masalah kita ialah siapa yang ada satu skrin. Sebab tu bila kita nak mengajar macam ni tutorial ni, biasanya OBS ni tidak berada di depan kita. OBS ni mesti berada di skrin lain. Kita mengajar kat sini, kat skrin biru kosong sekarang ni. Bukalah PowerPoint kita mengajar kat sini. Kita jangan tengok OBS skrin 2 tu tujuan kalau kita ada second screen. Sebab OBS tu lah bila kita tahu okey aku sekarang berada di skrin biru macam ni. Katakan skrin biru macam ni. You all tak nampak lah, tapi saya nampak sebab saya dah tukar skrin kan. You all nampak biru ni saja. Saya nampak sekarang saya berada di biru sekarang.
So bila saya tukar, saya dah habis cerita lain, saya outro. Okey, outro tu saya tunjuk balik. Outro tu yang ni. Tapi sekat saya masih skrin biru. So dalam keadaan skrin biru macam ni, saya dah tukar sebenarnya ke skrin outro. Tapi kita tak nampak. Pengguna nampak. Itu maksudnya. Itu kita yang plan. Itu yang secara logiknya lah. Kalau maksudnya lain saya tak faham soalan tu. Itu je. Okay, stop recording. Habis. Okay. Okay. Okay lah. Tak. Scene terus jalan. Scene terus jalan. Terus tukar-tukar je. Tak payah start. Sekali dah record, jalan je. Tukar je. Yes, itu penting saya kata storyline. Awal-awal itu saya sebut storyline. Kita kena tahu kat mana. Kita dah plan dah. Dia kalau kita sendiri kita mungkin tahulah cerita kita kan. Tapi bila kita ada orang lain, bila cikgu lain, so kita tahu sebenarnya dia ni nak katalah, sebab kadang-kadang cikgu perlukan bahan-bahan nak tunjuk kat belakang kita. Contohnya dia dah cerita pasal katak. Dalam tu dia dah tahu nak tunjuk gambar katak, tapi dia tak nampak gambar katak. Dalam scene je ada gambar katak. Dia cerita je. Dia suruh nak cerita, kita tak tunjuk lagi gambar katak. So dia tak nampak lah. Dia dah cerita, okey, nampak tak gambar katak sebelah kanan saya? Penonton tak nampak lah sebab kita tak tunjuk scene tu. Itu maksud dia. So kita sebagai orang kalau kita kerja sendiri senang. Kalau kita kerja dengan kawan-kawan, so kita kena ada tahu, okey, kita kena tanya dia kat mana gambar katak nak keluar. Dia kata okey, ketika aku macam ni. Kita malah kita tunggu je. Sebab biasanya benda OBS ni dibuat oleh technical person. Presenter tak tahu apa-apa pun kan. Macam RTM ke TV3 yang buat benda ni semua technical person. Pengacara dia takap je. Kan dia tak tahu apa-apa pun. Itu yang kes hari tu yang lawak yang kata PU apa? Yang kata budak tukar tanya dia tanya nama. Nama siapa? Budak dia jawab, kan ada kat TV. Ada tak ada viral sekejap lawak tu. Apa penyanyi nasyid tu lah, dia jadi pengacara. Dia budak tu call dia. Budak tu katalah nama Abdul Rahman. So dia di stage sebenar. Budak tu dekat rumah tengok TV. So nama budak tu memang keluar kat TV lah. Kita tak nampak lah nama dia keluar kat TV. Sebab kita so dia kata, kan ada kat TV. Oh ya ke, saya tak perasan. Dia saja berlawak, saya tak perasan. Maksudnya kita yang tak perasan kan. Memang kita tak tahu. Sama lah macam kes tadi. Cikgu tu beria-ria gambar katak, tunjuklah kat kanan. Gambar nampak tak gambar katak, tapi kita tak keluarkan dia. Orang akan call, mana gambar kataknya? So itu tujuan storyline sebenarnya. Kalau kita sendiri buat tak ada masalah, kita tahu juga. Sebab tu kadang-kadang kalau perasan saya buat online pun saya selesai ada kertas lah, saya dah tahu okey depan ni saya tunjuk anda, saya klik macam tu lah lebih kurang. Ya boleh. Betul. Okey. Okey ni. Tengok sini ya. Audio input, audio output, browser lagi. Okey. Audio input maksudnya senang je. Mikrofon tu, sebab tu dia tunjukkan mikrofon, tapi maksudnya ialah bunyi akan masuk ke dalam kita punya OBS. Bunyi yang masuk dalam OBS tapi belum keluar. Maksudnya kita guna mikrofon, kita guna biasanya mikrofon dia input pun, tapi kalau macam kita ada deck, dia panggil mix MIX, apa yang selalu istilah dia yang ada, saya tunjuk mana, kalau kita cabut sekejap kot, yang ada ni, ni yang ada ni,
Ni kita punya audio dari luar. Handphone kita yang ada bunyi, kita akan cucuk benda ni. Ni audio input. Tak dengar lagi tak? Tak dengar, jangan cakap lagi, tak dengar. Okey, boleh. Okey. Audio output ialah yang kita dengar. Yang kita dengar tu maknanya pendengar. Bukan kita dengar cerita. Kita dah tentu dengar sebab kita berada dekat stesen. Orang dengar, yang orang luar dengar. Orang dia maksudnya penonton dengar. Tak perlu. Dia automatik kadang-kadang. Kecuali kita ada audio luar yang macam handphone, kita masuk handphone dan kita masukkan audio input. Kalau mikrofon je saja dia akan automatik, tak ada masalah. Okey. Browser. Beza dua ni. Mana bukan browser, display capture, lagi dua, lagi mana tu? Scene. Ni. Okey, scene. Dengan display capture, scene, video capture dengan ni. Okey, browser dulu. Okey. Okey dah. Semua ni kita guna dalam OBS yang 44 tadi, semua tu maksudnya 44. Okey. Of course apa yang kita ada dalam OBS akan dilihat oleh orang luar, orang penonton kita. Okey. Browser ni ialah hanya untuk kita paparkan apa-apa laman web. Kita tak boleh okey, betul. Yes. Tak boleh. Itu tak boleh kontrol. Itu saya kata browser ni kita kena spesifik URL sebab kita nak tayang saja sebenarnya. Kita tak boleh kontrol browser tu. Dalam OBS tak boleh kontrol sebab dia hanya tayang. Okey, kecuali kita kontrol kat luar lah. Tapi kalau kita masuk display capture, browser ni, okey, satu maksudnya ialah browser ni kita tak perlu buka pun dekat komputer, kita hanya tukar URL je. Okey. So tak payah buka, katalah kita nak buka laman web PPG kan ataupun KPM. Tak payah buka laman KPM. Masukkan URL je dia akan keluar. That's why tak boleh kontrol sebab dia tak ada. Dia hanya tayang je. Okey, browser. Okey, kemudian display capture ni ialah biasanya maksudnya ialah apa saja yang terpapar dekat skrin kita. Tak kisahlah skrin 1 atau 2, kita pilihlah. Lepas tu tadi kita boleh pilih skrin 1 atau 2. Maksudnya apa saja yang terpapar. Kalau terpapar kat kita, saya tunjuk kat sini ya. Contoh ya. Kita buka kata. Bukan dekat scene. Apa saja yang terpapar dekat skrin. Kalau kita buka ini semua nampak. Step 1 ni akan nampak. Atau kalau macam tu. Itu maksudnya, itu maknanya skrin. Okey. Kemudian kalau kita minimize kita tunjuk word pula. Orang pun akan nampak word. Sebab apa saja, yes, itu maknanya window capture. Display capture, sorry. Salah nama. Okey. Itu maknanya tadi. Itu maknanya display capture. Sebab tu dia gambar monitor. Banyak apa saja gambar di monitor. Tak. Kalau kita pilih monitor 1 lah. Kalau kita pilih monitor 2, monitor 2. Okey. Kemudian scene. Okey, scene ni tekan sekejap. Okey. Scene ni kita pilih, okey. Scene ni sama dengan macam ni. Tekan sini. So apa saja dekat sini, scene ni sama dengan scene ni. Okey. Nampak? Ada 3 kan? Ada 3. Okey. Kalau kita nak create new scene kat sini pun boleh. Okey. Kat sini pun boleh ataupun nanti ataupun nanti dekat sini kita bila buat scene collection kita ada nama. Tujuannya adalah bila kita panggil scene tu semua yang dalam dia akan keluar. Dia sama macam kat atas ni. Apa yang kita set? Yes, apa yang kita set. Contohnya macam sekarang ni kita berada di training punya scene. So bila kita ada banyak program, contohnya kita ada satu program dengan guru, ada setting dia lain. Kemudian program dengan katalah VIP pula settingnya lain. So kita akan set dekat scene. So bila ada scene baru kita buat scene baru. Scene keseluruhan lah. Profile dia baru. So contohnya sekarang saya ada ni training, saya ada 4 scene je.
So bila ada program lain, saya takkan nak create SIM baru. So kita pergi dia collection je. Okey, katalah di radio. Saya bila saya nak buat radio, nak buat podcast, saya pakai SIM ni. Okey, dia akan keluar setting saya siap. Nah, gambar 2 3 je SIM. Gambar pun ada, semua dah ada. Bila saya nak buat untuk YouTube saya bagi SIM ni. Dia resource ni klik. Kalau tengok sini dia akan keluar, dia akan load balik semua tu. Banyak lagi SIM. So that's why kita kena setiap kali SIM collection kita buat news habis so ni balik belum. Okey. Kalau nak buat baru katalah kita buat nama je lah, buat SIM collection buat new. Okey, buat new bagi nama apa. Dia dapat SIM collection. Macam layer lah, macam layer. Kalau Photoshop, Illustrator semua tu macam layer. Okey. Macam layer tapi bukan layer. Layer dia sebenarnya kat sini. Tak, kalau kita nak bercakap betul-betul layer, inilah layer dia sebenarnya. Sebab dalam satu benda ada banyak lapis. That's why dia tak kena. Tapi kalau faham itu macam layer jugalah, macam tu je. Tapi kena aktif. Okey. Satu lagi tadi window capture. Tu window capture ialah testing. Oh dah ada. Ni. Window capture dia sama macam browser tadi. Kita boleh pilih apa yang kita nak. Exactly dia keluar yang tu satu je. Yang kita boleh control. Yang kita buka on dekat PC kita. Tapi kita tak nak paparkan semua PC, semua yang dekat skrin. Kita nak paparkan exactly yang satu benda tu je. Contoh PowerPoint ni. Okey ni. Tu PowerPoint. Nampak yang ni. Nampak yang window capture kalau kita buka. PowerPoint ni saja. Walaupun kita on ini kat tutorial satu kita ingat ini kat tutorial lah. Okay. Sebab saya ada tak okey tak ada So sekarang ni saya buka tepi ni jap nampak. Saya buka PowerPoint. Mana PowerPoint saya tadi? PowerPoint. Okey. PowerPoint saya buka sini kan. Tapi ini dekat screen capture tau. Maknanya kalau kita buka screen dia akan nampak macam ni. Tapi sebab kita pilih window capture, dia akan nampak ni saja. Nampak? Dia hanya nampak PowerPoint, dia tak nampak pun benda tepi ni. Tak nampak dah sebab kita pilih window capture tadi. Ni. Setelah kita pilih capture yang itulah. Tengok apa kita pilih sebab dia ada banyak list. Dia jangan risau. So kita tengok sini, buka je. Saya pilih show kan, so akan nampak yang show sajalah. PowerPoint kan ada dua, satu PowerPoint show, PowerPoint in. Ni PowerPoint slide. Okey, kan. PowerPoint slide mana? Ni PowerPoint ni. Ni PowerPoint biasa. Kalau kita klik ni, dia akan nampak yang semua tu nampak. Kalau kita nak show saja, kita ambil yang PowerPoint show. Mana dari PowerPoint show? Ya lebih kurang lah. Browser tadi kita tak perlu load, kita hanya bagi URL. Ini kita memang ada depan kita. Okey. Ya saya. Okey, Okey. Beza. Extend monitor dengan projek maksudnya apa? Belum tak faham. LCD sama. Sama konsep dia. Maknanya apa yang kita pancarkan dekat LCD sebab kita ada komputer kita dan kita ada LCD kan. So biasanya kita pancarkan LCD. Yang jadi masalahnya kita dekat sekolah biasanya kita buat duplicate, LCD pun duplicate. Salah. Sebenarnya LCD tu adalah untuk extend. Okey tak perlu guna OBS. Maksudnya apa tak faham? Okey. Okey. Maksudnya macam ni. Kalau kita bekerja, kalau kita extend ke LCD ke sama sebab kalau kita bekerja, biasanya kita bekerja dengan main monitor, dengan main komputer. Monitor tu hanya paparan saja, betul? Sebab keyboard semua dekat komputer ni. So
Kalau kita nak live, nak tunjuk kat budak, mana tunjuk kat budak tu tunjuk budak di rumah, bukan di sekolah. Di sekolah kita pakai LCD terus. Okey. Kalau kita nak tunjuk budak yang live, kita pastikan kita punya paparan kerja ni di skrin kedua. Tak kisah skrin kedua tu LCD ke, kita punya skrin kedua tu monitor ke, tak kisah. Sebab saya pun sebelum ni pakai LCD. Sebab monitor kedua ni baru dapat je. Saya baru dapat kat Facebook, orang jual RM30, saya belilah. Dulu saya pakai LCD juga, pancang kat dinding. Tak perlu. Okey. Maknanya dekat skrin monitor tu masih lagi duplicate lah, bukan extend. Keluar tak skrin kosong? Skrin biru kosong ke yang paparan desktop yang tidak sama. Tapi masih tak dapat. Tidak, bukan. Program ni yang saya tunjuk anak panah ni, kalau kita berada di sini sekarang, kan, kalau kita ada pada masjid, kalau kita tekan play ke whatever, kita takkan nampak di skrin 2, tak nampak. Takkan nampak, tak boleh nampak. Takkan nampak sebab kita sedang live, dia akan nampak dalam YouTube. Live streaming saja. Kalau nak bekerja juga, sebab tu saya kata kalau nak bekerja untuk rakam saja, untuk rakam rekod saja, yang OBS ni tarik pergi skrin kedua. Yang kita bekerja, PowerPoint apa semua nak buat kerja untuk ni di skrin 1. Monitor kedua. Yes, sebab monitor kedua akan nampak macam ni penuh juga. So tujuan kita adalah untuk rakam tukar-tukar gini je. Tukar lagi. Tukar-tukar. Tujuan OBS ni untuk tukar. Sebab OBS ni purposely memang buat untuk streaming. Bukan untuk monitor pertama. Kenapa nak papar budak-budak kan dah streaming? Budak streaming di YouTube, dia akan nampak paparan di ini. Dia tak nampak ini pun. Dalam kelas tak boleh guna. Tak boleh. Tak boleh. Tak payahlah susah payah buat kerja susah. Boleh juga kalau kita pergi dekat view ni. Tapi sukar sikitlah sebab kita nak kontrol, kita nak mengajar, sebab banyak benda yang kita kena kontrol. Sebab tu dia OBS ni memang purpose sebab S2 adalah streaming. Broadcast S2 software, B tu broadcast. Maksudnya untuk memang purposely dia buat untuk streaming lah, broadcast untuk papar kat ni. Dia adalah tak praktikal lah kalau orang ada depan mata kita masih guna OBS. Itu tak praktikal lah. Tapi boleh je guna bawa view ni. Okey. PowerPoint, okey. Ya. Projek tak keluar sebab dia masih di monitor 1. Adjust balik macam mana, tak faham soalan. Okey, nak tarik ke sini balik ke apa? Keluarkan daripada PowerPoint show lah. Sebab dia hanya begitu show je PowerPoint ni. Sekejap Okey, ini PowerPoint 1. PowerPoint yang paparan tu, paparan yang besar ni, yang satu ni saja daripada ada paparan tu
kita keluar je daripada show ni. So akan tutup dekat sana. Okey. Ataupun kalau tak payah, dia akan tutup, dia akan datang sini balik. Kalau nak tarik pun kalau show tak boleh tarik. Kalau show just end je. Sebab dia paparan ni kan. Paparan ni tutup ini je. So show ni tetap dekat sini. So paparan kedua saya dah kosong. Dia biasanya paparan pertama main dekat kita sebab kita adalah presenter, so dia akan bagi mood presenter kat kita. Ni kena belajar pakai mood presenter ni. Okey. Bila buka PowerPoint memang yang paparan ni dia akan pergi kedua sebab itu memang untuk paparan orang melihatnya. Faham tak? Kalau itu untuk tujuan kita present. Okey, macam ni satu tu Ya, okey tengok macam ni. Bila saya buat show macam ni kan, dia akan keluar begini kan. Yang skrin besar satu, yang skrin satu ni saja dia akan beri paparan kedua, dia akan melindungi OBS, betul? OBS akan berada di bawah dia. So kalau nak buka, betul saya. Okey, betul. Tarik, bawa je lah mouse, gerakkan mouse sampai masuk monitor kedua. Mouse ni, cuba tengok dekat, nampak tak kat skrin saya sekarang kan? Gerakkan sampai hujung dia hilang, maknanya dia ada di skrin kedua. Tarik balik masuk dalam, dia akan skrin satu. Kena biasakan. Kalau tak biasa dua skrin memang begitu. Kita akan hilang skrin, kita akan goncang-goncang skrin. Kita akan goncang-goncang mouse, kita nampak dekat skrin satu tak ada mouse, maknanya dia berada di skrin dua. So lepas tu kita dah tak tahu nak tarik. Gerak je mouse sampai hilang skrin, dia akan masuk ke skrin kedua. Sebab tu saya kata dekat sekolah biasanya cikgu guna duplicate sebab skrin yang sama, mouse yang sama. Bila guna extend, mouse hilang, cari tak jumpa. Lawak betul lah. Okey, jap saya baca yang Haikal ada tulis kat sini. Jap masa dah boleh dah. Okey, faham dah. Okey. Maknanya jarang guna extend punya view lah. Extend view memang monitor dia kita akan confuse. Tak pernah guna lagi. Saya selalu guna sejak dulu lagi lah. Dah berapa belas tahun dah ini untuk monitor dua ni, dah lama dah teknologi ni. Cuma sekarang ni lebih mudah sebab dekat dekat Windows 10 dia dah ada siap pilih dekat sini. Dulu pun kena pakai function key, control apa tak. Saya ingat dah lama tak guna control sebab dah ada function kat sini. Okey. Satu lagi, ini tapi sekadar maklumat, kena try sendirilah. Sebenarnya monitor bagi komputer yang ada dua OS macam ni, satu katalah kita ada dua komputer, bukan monitor, komputer. Satu komputer Windows 10, satu lagi komputer pun Windows 10, tak kisahlah desktop tak desktop. Tapi dengan syarat dia mesti berada dalam network yang sama. Kita boleh ni, guna ni. Kita boleh present dekat dia menggunakan connect ni. Bukan projek tak, connect. Maknanya dia akan keluar ni. Nampak tak monitor banyak? Dia ada generate monitor. So tanpa ini pakai wifi bukan pakai kabel, tak pakai kabel. Tanpa perlu kabel, dia akan connect dekat sini. Kita klik je, dia akan keluar kat sana. Dengan syarat sana Windows 10 sama Windows 10 lah. Dia akan beritahu lah. Kita kena pasti keluar nama dulu lah. Jadi macam ni Samsung TV kan. Maknanya kalau saya klik ni, keluar kat Samsung TV saya. Macam tu lah. Tapi ini beritahu lah tak ada kaitan OBS. Just kebetulan tunjuk kan. Kena tahu banyak function kat Windows 10 ni, banyak yang canggih. Kena tahu. Ya. Kalau mesti wifi. Kalau screen beam tak ada masalah. Screen beam dia dah memang direct, kita connect kita letak kat screen beam monitor ke LCD ke, dia akan dapat connect lah. Ini yang tak perlu screen beam. Tapi mesti satu syarat dia, antara syarat dia lah. Satu, mesti dalam network yang sama. Satu, syarat dia network yang sama. Keduanya bukan internet, network. Internet semua sama. Internet pakai DG dengan Maxis sama je internet dia.
yang berbeza tu provider. Bukan internet, maksudnya network. DG dengan kalau di rumah kita pakai katalah Wi-Fi, kita ada Wi-Fi kan. Wi-Fi masuk dalam modem. Kemudian kita ada Wi-Fi punya antena. So dalam tu adalah network yang sama, network rumah. Maknanya tak boleh connect ke sekolah. Itu maksudnya, sebab sekolah tu dah kira network lain. Itu cerita teknikal lah. Password yang sama dan network orang sama. Kalau kita guna hotspot yang sama. Itu masuk network. Okay, satu. Kedua, gadget tu sendiri mesti support. Ni lah macam TV, mesti TV baru lah. TV lama tak dapat lah. That's why TV-TV yang tak support dia pakai screen beam. Kita bagi gadget tambahan. TV-TV yang baru dia dah ada built-in, dia panggil built-in. Kan? So tak payah ada screen beam. Saya ada screen beam 2. Screen beam 2 dengan Google Cast. Saya dua ada. Tu bagi yang tak support, kena cucuk. Bagi yang support tak payah cucuk. Tapi itu TV baru je lah. Dia luas sikit lah. Kebetulan dah tekan kan. Okey, lain, soalan lain. Biasakan diri cikgu-cikgu ke pensyarah. Pensyarah dah biasa kot. Cikgu-cikgu lah terutamanya. Biasakan guna extend monitor bila buat LCD display ke budak-budak. Kena biasakan. Jangan duplicate. Okay, next soalan. Ya. Okay. Okay. Okey. Recording je lah, recording. Sebab nak buat video, recording je lah. Tapi tak payah streaming lah. Kalau sekadar nak hantar video, tak payah streaming. Maksudnya macam mana? Tak faham. Benda Okey. Boleh. Boleh je. Start recording sambil sambil tukar scene boleh. Sambil start lah, dah start recording, tukar scene pun boleh. Boleh tukar scene. Boleh. Tak ada masalah. Selagi space dalam komputer ada. Yes. Itu bukan saya pakai apa? Screen presso. Sebab sebab bila saya nak mengajar ni, saya tak boleh lah sebab kalau mengajar ni lah saya tak boleh tekan benda-benda lain, tak boleh tekan. Nak tukar benda ni boleh tukar. Yang tak boleh tukar yang tukar ni tak boleh lah sebab kita tengah live kan. Sebab tu saya tak record. So sekarang ni saya mengajar, sekejap tukar ni, nak tukar ni. Bila kita live kita boleh tukar ni je. Hanya kita dah record boleh tukar ni, main-main ni boleh. Benda-benda lain setting tu tak boleh usik lah sebab dia tak bagi. Kalau usik nanti dia putus lah recording. Okey, tekan page tadi akan tukar itu. Transition ni adalah pilihan kita lah. Ni pilihan nampak dia tukar. Maknanya dia akan ada dua ni. Okey, sebenarnya yang ni boleh buang. Ini ni kat ini. Yang ni transition ni adalah jenis-jenis dia. Kalau kita tak tekan ni dia akan automatik. Satu sini lain. Ni tekan je transition, dia akan pergi. Sama je. Sebab sama je, sama-sama. Fade ni adalah jenis dia. Sebab dia boleh masuk lagi ni. Dekat ni ada 3. Fade to black, cut. Ni ada 3. So ni tu. Ini fade ni okey. Yang ni biasalah kalau nak laju tarik ini ni. Kita nak slow tu tu. Ini masuk. Sama. Dia maksudnya transition menukar scene ke scene je. Kalau saya guna fade sebab dia nampak cantik sikit. Kalau guna cut dia terkejut-terkejut. Saya tak nak guna cut. Tiba-tiba tukar skrin kan, tak lawa lah. Tak lawa dia. Nampak sikit. Okey. Oh, satu lagi ada semalam Abel kita tanya bagaimana maksud chat dalam video.
Boleh. Tapi maknanya boleh, bukan chat. Maksudnya macam ni. Dia sebenarnya dia berlaku di YouTube. Okey, saya tunjuk saya buka YouTube dulu. Ni saya buka YouTube. Nak terang juga bagi betul ni. Okey. Saya buka YouTube. Saya konten dah. Kat skrin dua ni tak nampak. Lepas saya buka jap. Saya tunjuk Jadi saya tunjukkan. Saya tarik kat situ je. Mana yang ada. Okey, contohnya ni lah. Okey, jadi saya tarik ke sana. Saya nak bagi terang, nak kena bagi faham juga. Kadang-kadang salah maksud nanti tak susah juga. Okey. Ya, ni saya punya okey, semalam ni kita punya ni. Semalam punya senang. Okey, saya tarik sini. Okey. Ya, dia kena load. Untuk suara lah, tak penting. Internet slow ni. Senyap betul. Pasal tak? Kan? Hanya chat ni hanya berlaku ketika live. Macam orang tanya kita jawab. Tapi dalam skrin ni tak nampak. Kita dengan orang tu. Tapi maknanya semasa live kita orang tu tahu dia chat apa. Tapi apabila kita dah habis live, itu orang tu tak ada macam ni lah. Dia tak akan nampak chat. Kan kosong dalam chat ada kan? So kita dah maknanya apabila playback, orang lain yang tengok, dia tak perasan lah apa soalan dia. Kita jawab, dia dengar kita jawab je. Sebab tu kadang-kadang bila saya live, saya baca soalan supaya orang tahu apa yang orang tanya. Satu, sebab saya tak nak masukkan chat. Tapi kalau kita nak orang nampak apa yang di-chatkan di sini masuk ke dalam ni, ada cara dia. Jadi saya tunjuk. Tapi chat dalam YouTube lah. YouTube mesti tutup, bukan chat dalam WhatsApp pula. Kan? Maknanya ketika live chat berlaku, budak-budak tanya. Sebab dia nak semula, kadang-kadang kita nak tahu apa soalan ditanya. Penonton nak tahu apa soalan ditanya. Dia nak baca soalan banyak-banyak. So kita masukkan chat dekat dalam ni. Jadi kita buat live. Dia mesti live punya version untuk masuk dalam ni. Kalau recorded version dia tak boleh masuk dah. Sebab recorded dia tak keluar chat. Okey. Tak logik orang. Dia tak logik. Apa dia? Ialah bila live kita record kan, kalau kita tak masukkan window chat dalam YouTube kita, orang tak nampak lah window chat tu dia so sekarang kita nak masukkan window chat tu dalam YouTube kita. Okey, betul. Okey, betul. Okey, betul. Okey. Tak boleh buat apa? Tak boleh buat kesilapan lah. Tak boleh. Ya, betul. That's why pentingnya storyline tu. Tapi kalau silap sikit-sikit tu maknanya kita bergurau dengan penonton, okey lah. Saya pun kadang silap juga kan. Tapi yang buat yang silapan tu ialah bila benda yang kita buat lain jadi lain. Tu silap teruk. Tu memang live tu memang gabra aja. Macam ada saya pun pernah berlaku 2 kali juga, tapi muncul dah dapat cover balik. Bila saya live ajar budak, sepatutnya bila control saya tak ingat kes dia apa, tapi saya ingat Excel kot. Control something jadi A, tapi saya buat tak jadi. Bayangkan ini live dalam dekat view tu kita tengok dekat 100 orang tengok live kita. Memang kalau ikut muka darah hilang dah semua ni. Tapi sebab kita live takkan kita cuba 5-6 kali tak edit. Sebab saya macam kalau live saya mesti praktis dulu benda tu dekat luar. Maknanya dekat komputer je lah. Yang sebelum live kita dah tahu control A jadi okey, jadi 10 kali okey. Besok live. Sebab kita tak boleh live automatic terus, tak ada. Kita mesti biasanya kalau live mesti praktis. Macam kita nak presentation kan mesti praktis. Terutamanya yang berkaitan dengan komputer lah. Kalau kita bercakap menulis tak apa. Ni yang berkaitan dengan komputer ni, sebab saya pengajar komputer kan. So bila control A tak jadi A, jadi B, jadi C kan. Kenapa dalam hati, kenapa otak, kenapa ni? Tapi muka dah merah, tak pasal buat lawak sikit daripada rupanya kita ada satu benda yang kita tak buat masa tu. Ada. Saya dapat cover balik lah. Akan nampak balik.
bila budak play, bila dia sebab bila dia auto share dekat YouTube, bila masa bila tengok semula kan. So bila tengok semula tu lah kadang-kadang penting chat masuk dalam window kita. Sebab bila tengok semula, chat dah habis, chat dah hilang. So mungkin ada keperluan kita perlu masuk, masuklah. Macam saya tak ada keperluan lagi nak masuk, saya tak masuk, tapi saya boleh ajar macam mana masuk kejap lagi. Okey. Tapi memang kena live lah, kena live. Tapi tak kena live, kena buat live konon-konon boleh. So sekarang saya ajar sekarang dulu macam mana nak masuk ke video chat. Okay, saya tunjukkan dekat sini. Contoh saya buat, saya ada pun scene chat dia kat sini. Saya kat dia Edu ni ada. Saya namakan scene chat. Okey ni chatting, nampak. Chatting ni, ni nampak ni. Nampak tak? Dekat sini dah nampak banyak, sini je sebelah. Saya tunjuk kat sini dah senang. Okey, bila tunjuk kat sini. Bila saya live, buka saya sini. Bila orang tengok scene yang kadang-kadang kita sengaja nak baca apa kata-kata orang kan. So kita buka lah scene baru. Scene chat ni maknanya kita akan baca. So apa yang dia chat akan keluar dekat tepi ni. Okey, so sebab kita dah kecilkan studio kita tadi. Okey, so caranya ialah kita tengok ni. Chat. Ini semua ni ada teks. Teks ni ialah hiasan-hiasan ni. Okey. Ni chat window ni, nampak? Window saja, tak boleh dia tak boleh control. Okey, window saja. Kita pergi kat sini balik. Training. Okey. Kita kena buka YouTube dulu. Okey, pergi dekat YouTube kita. Tariklah YouTube ni. Tarik sini YouTube dulu. Tunjuk kan. Pergi dekat YouTube, kita buat live dulu. Kita buat go live ni. Okey. Sebab ini latihan, kita tak boleh buat public lah. Kita kena buat unlisted. Okey, katalah tajuk yang samalah. Saya guna semula ni, tajuk yang sama. Supaya nak senang. Okey, dah. Dari sini bla 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 semua dari isi. Ini sebab tak listed tak apalah, 3-4 kali redundant pun. Create. Okey. Dia akan keluar macam ni sekejap lagi. Okey, tunggu sekejap. Okey, ni lah window chat. Okey, chat ni kita pergi dekat klik ni. Pergi kat pop up. Klik pop up. Dia akan ada URL dia. Kita ambil URL dia tampal. Okey, sekejap saya buat kan. Mana biasa ni? Okey, sekarang ni kita ambil dekat scene outro lah. Scene outro yang kita nak chat. Kita ubah sikit. Saya bagi tepi, tak window chat tepi ni. Kan? Ada tepi sikit-sikit. Okey, tepi sikit. Okey, kita tepi ni kita akan tak window chat kan. So tak ada lagi ni. Klik plus, kita ambil browser. Kita panggil chat sebab kita nak tahu. Okay, chat. Make source visible lah. Pastikan itulah chat. Okay. Chat ni kat sini. Okay, ni. Keluar ni kan. Okay, pergi dekat tadi. Pergi dekat ni. URL ni. Copy. Ini hanya berlaku chat aktif tau. Bila dah record baru dapat. Tak ada chat tak ada lah. Okay. Ctrl C. Tu minimize, pergi dekat sini. Tanpa dekat URL dia. V. Senang je. Paste. Okey. Mana dia punya chat atas. Tu keluar dah. Nampak? Tak V. Keluar lah. Boleh cantik sikit lah. Kalau kecil sangat. Balik belakang. Okey. V. Ya. Soalnya. Betul. Ni. Tak dengar lah. Oh, plus bumi. Ni browser. Browser. Okey. So, bila kita live, okey, saya try. Boleh nampak lebih besar sikit lah, boleh nampak. Okey, sini tu outro. Okey, tengok saya type. Tapi lambat dia delay, tak kisahlah delay pun. Mana tadi saya punya ni? Try test 1 2 3 4 5. So, kita akan enter. Masuk sini kan? Tengok sini. Sekejap lagi. Tu nampak tak masuk? Itulah. So, maknanya bila kita tayang, kita record, orang akan nampak balik lah. Sentiasa di sini. Sebab kalau video YouTube, bila habis live, chat tak akan nampak dah. So, kita sengaja nak paparkan. Kita akan gitu. So, dalam sesi soal jawab sekarang kan, kita ada scene soal jawab. Katalah sini kita namakan scene soal jawab. So, kita akan ambil kata. Setelah kita buat tutorial, okay, macam ni kan.
Okey, bla 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 mengajar. Okey, saya kita memang ada section untuk soal jawab. So sekarang saya nak jawab soalan beberapa soalan. So untuk PDP sangat sesuai lah, ada check ni sebab budak akan tahu apa yang ditanya oleh kawan-kawan dia. So terbuka. Okey, kita pun baca. Sebenarnya kita tak baca kat sini pun, kita baca dekat YouTube. So dia akan nampak lah. Okey, soalan daripada bla bla bla, dia tanya bla bla bla. Okey, kita pun jawab bla bla bla. Dah habis nak pergi tutorial balik, buka ni balik, seat tukar. Macam tu je. Ya. Yeah. Okey, boleh Nuhal. Okey, boleh. First kali, sekejap. Kita dah mesti buat streaming. Ini tahu kan, buat streaming ni tahu kan? Ke macam mana? Dari mula juga. Tahu ke? Tak tahu. Okey. Saya takut saya terus mungkin kena ulang balik. Okey. Sekejap. Okey. Tak salah. Tu dah tanya tu. Okey, saya ulang balik dari mula. Okey, katalah sini. Dari mula sini lah. Kita dah tahu nak buat streaming kan. So kita akan create streaming, go live ni. Kita tunggu internet ya. Okey. Of course kalau yang baru kita buat barulah. Kita andaikan kita setting baru, kita andaikan ini dah kita punya. Kalau baru dia, kalau dah buat baru dia tekan dismiss tau. Tekan dismiss baru keluar baru. Dismiss keluar baru, tajuk baru, thumbnail baru, date baru, semua tajuk baru sini. Kalau nak baru. Kalau tidak dia akan keluar by default, dia akan keluar yang lama. Yang semalam punya guna, katakan yang semalam. Yang ni previous dia panggil. Okey. So saya nak guna previous je lah sebab saya tak nak masukkan maklumat. So dia akan keluar. Okey, ni. Ini sepatutnya mesti keluar baru kan. Saya mesti tekan dismiss untuk baru. Okey. Ni ada banyak-banyak pilihan ni. Okeylah. Okey. Tak kisah. Okay. Tekan untuk create ni, okey, tekan use ni, create semua dah create, dah bla bla bla, type, tekan create dia akan keluar. Okey ni. Dia keluar automatik ni. So, pergi dekat live chat, kita ambil live chat, pergi dekat klik 3 button ni, participant, pop up, toggle time, tak penting, saya ambil pop up. Tujuan kita ambil pop up ni sebab kita nak ambil URL dia. Kalau tidak tak dapat URL sebab kita nak pakai browser tadi, nak pakai URL. So tekan ni, tekan pop up, dia akan keluar window baru. Window baru ni lah adalah URL dia. So tekan ni, copy. Dah copy boleh bangkah pun. Bangkah dia masuk dalam ni balik. Dia akan masuk dalam ni balik nanti. Tu dia masuk balik. So dah tak penting dah. Janji dapat dia copy dah cukup. So kita tampal dalam chat browser ni URL dia. Jangan tanda local file sebab dia memang bukan local file. Okey. Yang ni tak payah belajar. Ini kena coding nak tukar warna. Kalau dah pandai XXS boleh tukar warna. Background putih lah apa semua. Macam saya dah tukar lah sikit. Okey, sebab ini coding. Tak apalah, tak payah belajar. Kita pakai yang dia punya cukup. So dah tekan OK, dah masuk URL kat sini, tekan OK. Dia akan keluar, dia adjust lah sahaja. Bawa ke tepi. Kita bawa alih kita ke tepi ni lah. Lalu kadang-kadang kat tengah tu tarik ke tepi sikit bagi ni ruangan dia. Then masuk dia. Tak je, lawa-lawa. Tarik je lawa-lawa. Kalau ada perkataan sendiri, macam saya tadi ada perkataan, ada teks sendiri kan. Contohnya saya tunjuk tadi. Ni. Kalau ada teks sendiri kat chat, kat sini. Ni. Buatlah teks PNG, chit-chat, tengok edu. Ni sebenarnya chit-chat YouTube je kat sini keluar window ni. Tapi tajuk lain, kita tak tajuk kita. Macam tu. Okey. Itu Okey, betul. Okey. Mungkin dia setting tak benarkan ke tak tahu, saya tak tahu, itu setting dia lah. Mungkin dia yang setting. Sebab BTP dia mungkin tak guna OBS pun, saya tak tahu dia guna apa sebab dia ada machine dia sendiri, BTP machine sendiri. BTP memang dia berkaitan dengan penyidikan, dia ada lori broadcast sendiri. Nampak tak kadang-kadang BTP pergi sekolah kan, dia bawa lori dia. Itu lori broadcast dia tu, satu lengkap studio bergerak. Saya tak tahu dia guna apa, mungkin dia tak guna OBS, dia beli
dia punya broadcast adalah beribu-ribu punya. So dia ada konsol sendiri. Kalau tengok dalam lori dia penuh button. Dia memang BTP punya broadcast taraf TV3. Taraf TV3. Dia punya mesin lah maksud saya. Mesin dia taraf TV3. So dia boleh buat itu suka dia lah. Sebab dia macam TV3 maksudnya kamera dia memang harga kamera dia pun 50,000 satu. Kamera yang tanggung tu 50,000 satu. So dia boleh buat macam TV3 lah. Orang sana shoot betul, tukar kamera sana. Dia ada. Sebab saya selalu pergi meeting kat BTP dulu. Dan ada kat kawan-kawan kat sana, dia tunjuk kat saya lori bergerak tu. Dia panggil mobile unit. Ada dua lori. Yang ada antena kat atas tu, yang ada parabola kat atas. Dan dua lori. Satu lori tu 100,000 lebih tak silap saya. So maknanya mungkin sebab mungkin dia streaming tapi dia mungkin tak streaming kat YouTube ke dia tak simpan itu, saya tak tahu. Itu dia punya teknologi lah. Macam kita, sebab kita memang dah set streaming kat YouTube sini. Kita dah set kat sini kan. So memang dia simpan YouTube dia mungkin tak dia buat kat, dia mungkin simpan kat server dia sendiri, saya tak tahulah kan. Okey. Ya. Okey. Okey. Okey, satu. Dia mungkin dia walaupun kita stress tapi dia ada macam ni. Sekejap buka kat mana. Mana kat kamar saya? Ni. Yang lock. Okey boleh. Okey boleh. Okey. Katalah kita stress tapi ada macam ni, masih ada macam ni. Kita dah stress tapi macam ni. Maksudnya gambar ni sendiri yang tak besar. Kalau kita dah stress gambar ikut fit screen tapi masih ada hitam, maksudnya gambar tu sendiri tak full. Maknanya dalam gambar tu kita nampak dalam lain, resolution dia bukan resolution widescreen. Kalau boleh ubah dekat sana, dekat ni. Okey. Kalau kita nak ubah manual, maksudnya kita walaupun dah ada hitam tapi kita nak buat manual, kita tarik tarik merah ni. Klik merah ni, tarik. Tarik. Kalau itu satu cara lah maknanya kita kalau yang auto kalau yang ini kita akan tarik keseluruhan slide. Maknanya sebab kita tarik screen, seolah-olah kita tarik screen. So semua slide akan penuh macam ni. Tarik ni macam tu. Tapi kalau gambar tu sendiri dah kecil, kita tarik pun dia tak besar sangatlah sebab dia gambar tu sendiri tak betul saiz. That's why saya beritahu awal dah itu set untuk buat set betul-betul siap-siap. 16 16:9. White screen adalah 16:9. 16 saya buka ni. Saya buka mana saya punya ni? Okey ni. 8 conteng whiteboard. Okey. 16:9. Nisbah 9. Ini white screen ataupun 1020 darab 1080 kot. Saya tak ingat ini. Yang ni saya tak ingat. Dia ada. Pergi dekat pergi kat Google cari dia punya resolution ni. Ini resolution pixel. Yang bawah ni pixel. Saya tak ingat exactly tapi lebih kurang beginilah. Dia ada dua 1020, 1080, 1090 ada banyak. Tapi tengok dekat Google ratio ni berapa pixel dia. Saya tak ingat exactly. Okey, yang PNG lagi. Sabar sudah. Okey, PNG dia ada dua tak? Kalau buat dengan PowerPoint kita hanya boleh buat tukar kepada PNG tapi tak boleh tukar kepada transparent screen. Sebab PowerPoint dia bukan editing software. So hanya boleh buat dia hanya boleh tukar format je, tak boleh tukar style gambar. Kalau nak tukar style gambar kepada transparent, kena pergi dekat Photoshop, kat editing software, Photoshop ke apa-apa yang cikgu ada.
Kalau buat dekat sini je hanya boleh save as je. Contoh macam ni, kita buka kan. Kita dah buat skrin yang tadi saya pakai ni, tengok dekat design, dekat design ni size dia adalah 16:9. 16 ratio dia 16:9. Nak tahu kat sini pun ada. Saya cuma tak hafal dia ni. 16:9 mana tadi? Kat sini. Tak ada pula dalam sini. Dia ada macam nilah dari berapa kali berapa. Kat sini tak ada pula. Dia tulis ni. Nah, ni 16:10. Ni lebih besar, ni lebih panjang. Kita pakai 16:9. Okey. Kalau kat sini berapa kali berapa piksel kan mm saya tak tahu dah, tak ingat. Kita dah tengok baca. Okey, satu. Untuk kalau buat dekat PowerPoint dia hanya boleh save as saja. Pergi kat save as. Bagi mana-mana tempat yang kita nak save. Kemudian save sebagai PNG atau JPEG. Ini je. Boleh save as je. Tapi dia takkan jadi transparent. Yang penting untuk dapat cantik macam ni kena buat transparent. Sekejap ini subjek objek tadi hilang. Kalau nak buat cantik macam ni, tadi kita ada logo ni. Kalau nak buat cantik macam ni dia kena transparent. Tak lock. Okey, ulang. Okey. Nampak? Tu nampak. Nak tahu transparent ialah kita bawa ni dia nampak ada kepala transparent tu. Tu. So, kena buat dekat dalam Photoshop lah yang biasa. Set sebab dia ada set transparent background. Kecilkan, tarik ini je. Tarik ini je. Ni sebenarnya besar. Saya kecilkan. Nampak? Okey. Kalau bergerak GF, kalau nak bergerak, kalau ada animation GIF. Okey. Lagi. Abe siapa lagi tu? Okey. Tak payah. Kalau kita memang scene, memang kita pakai scene ni saja, tak payah save pun. Dah ada set ni, kita tutup, buka balik, dia akan keluar macam ni balik. Record semua dia balik. That's why saya ada banyak scene. Scene di radio, scene ni maknanya saya dah ada setting dia. Kalau kita nak buat kerja tentang radio, saya buat kerja tentang radio, podcast, saya ambil scene ni. Scene ni akan keluar sikit je, 3-4. Sebab saya radio lebih banyak pada cakap. Kan? So iklan, radio, cakap, bla 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 bla, cerita pasal apa ni. Kemudian habis itu. Kalau pakai YouTube untuk record saya education atau khusus, saya pakai dia lah. Ada banyak lagi sebab saya perlukan banyak. Main cover lah, fade intro lah, tutorial, end cover, ada tutorial desktop 2, face 2, macam-macam lah, banyak. Kalau ada training, sebab bila training saya tak nak usik saya punya ni, nanti nak kena setting balik kan. Saya buat yang baru. So dari training 3 ni, so buka je mana-mana. Ya, tak payah install. Webcam tak. Webcam kan USB, cucuk je. Dia terus dapat. Tengok dekat sini. Okey, pergi dekat kamera. Ini kat sini kan. Kamera ni, mana kamera saya? Ni, video capture ni. Klik. Okey, namakan dia katalah kamera 1, kamera 2 kan. Katalah cam 3. Tak kisahlah mana terpulang. External kita yang bagi nama. Terpulang. So bila kita klik ni, tak cucuk saja. So dekat sini, dekat device ni, saya tengok dekat device ni kita pilih. Saya ada 3 kamera sini. Yang ni satu yang sekarang atas, yang ni adalah yang built-in. Sebab tu HP ni adalah komputer punya built-in. Yang ni adalah virtual camera. Virtual camera ni kena bayar. Tak lawa pun sebenarnya, dia akan keluar. Sebab saya tak bayar, saya test je. Boleh. Sekejap saya tengok, saya tunjukkan. Yang ni adalah kamera. Boleh. Dia terpulang. Ya. Sebab dia tu dah kata bergantung pada storyline kita. Kalau kita punya cerita memang ada depan je, satu kamera cukup dah. Tapi kadang-kadang kita ada yang kamera nak zoom. Ada yang kerja tangan kan, kita nak zoom, ada scene yang perlu zoom tangan. So ambil kamera yang boleh gerak, built-in dia tak boleh gerak. Atau kamera nak tunjuk tepi. Letak kita susun je kamera kita, kemudian tukar. Kemudian kita onkan dia. Contohnya sekarang sekarang saya pakai kamera mana? Kamera atas. Okey. Saya buka kamera baru. Mana kamera saya? Ni. Saya akan namakan dia sebagai
cam. Oh, speaker tak ada pakai sebab saya tengah on lock. Saya tutup lock dia, saya tutup kamera lock. Ini kamera lock saya. Ni. Tutup lah. Dia sebab satu kamera satu guna lah kan, tak boleh banyak guna. Kamera sini. Off dia dulu. Okey, sekejap. Buka ni dulu. Okey. So, scene je. Tapi sebab kita dah plan, sebab orang tak nampak sebenarnya. Okey. Contoh saya nak test kamera ni mana satu. Saya mesti tangan saya akan pergi ke berdepan dengan kamera. So, ini kamera satu. Nampak tangan, betul-betul. Kamera yang satu tu nampak tangan kan sebab kamera saya menentuk. Tapi kamera yang satu lagi ni masih nampak muka sebab dia di atas. So, saya tutup atas ni. Nampak? Itu maknanya kamera lalai. Sepatutnya kalau satu kamera dua-dua mesti nampak gambar yang sama kan? Ini bila ada gambar dua-dua, gambar berbeza tu maknanya kamera lain lah. Ini kamera HP, yang nampak tangan ni kamera HP, tangan saja. Yang nampak ni ada kamera, yang tangan saja ni pula ada kamera yang kedua iaitu kamera Cina. Tukar scene. Tukar scene. Okey, naik. Cucuk saja. Mac. Okey, mic cucuk saja satu. Okey, sekejap. Kemudian dekat sini, bila ada mic dekat sini kita tengok mana kamera. Mikrofon ni, klik kat sini. Kan? Klik dekat sini, pergi dekat properties. Ni, ada 5-6 mic ada di tempat ni mic. USB aja ada 2-3 mic. Ini mic kamera, mic hand. Dia sendiri detect, tak payah install apa-apa. Dekat sekarang ni walaupun saya on OBS saya off mic saya ni nampak pangkat off. So tak ada lagi jauh gerak sebab saya guna mic dekat lock. Kalau on ada lah gerak-gerak ni tu gerak nampak. Okey. Mungkin sebab tak ada air. Sebab beli boya. Orang Sabah kalau beli boya kena ada air. So, tidak kalau boya tak jalan. Okey, sekejap. Okey. Cuba tengok mic. Okey, satu. Saya kalau cabut nanti mic saya pula tak bunyi. Saya nak tunjuk ada benda yang kena beli. Sebab cuba tunjuk share screen saya nak tunjukkan saya. Okey, mic tu kan. Mic itu okey. Sekejap tunjuk. Saya tunjuk okey dah saya dah faham. Patutlah dia ada boya, dia patut ada bulu-bulu bukan boya tu monyet. Okey, sekejap saya tunjuk okey. Ada tadi. Dia panggil apa istilah dia saya nak sebut dah hilang. Dia macam extend daripada mic. Kalau saya angkat ni nanti saya punya mic tak bunyi langsung. Apa saya tunjuk sekejap lah kot. Kalau hilang nasib korang lah. Saya angkat ni mic saya hilang Saya tunjuk gambar je. Saya tunjuk video je. Ni video saya punya gambar video. Supaya nanti tak nampak susah juga. Okey. Buka kamera, nak kasi tunjuk. Sekejap. Tutup dulu. Tutup sharing. Nak bagi kamera besar sikit, bagi nampak besar. Setting SP kamera. Kena buang kamera dekat ni. Dekat OBS saya kamera saya dah pakai tadi. Sekejap saya tutup kamera dekat SP. Buang dia. Okey. Tiga SP. Okey dah keluar. Dah keluar muka saya kan? Okey. Sekejap saya tunjuk. Okey, semua nampak muka besar. Saya cabut sekarang. Antaranya kena beli. Okay. Suara tak ada. Mana kamera ni? Mana dia? Ni.
Nampak ah? Tes. Dengar suara tak? Dengar suara, tes. Dengar suara. Tes, dengar suara tak? Dah dengar suara ke belum? Tes, tes. Okey, dah dengar suara ke belum? Dah dengar ke belum? Suara. Dah dengar suara ke belum? Testing, testing. Dah dengar suara ke belum? Testing. Mikrofon tak on lagi nampak. Okey, test. Dah dengar suara belum? Suara dah dengar ke belum? Tak nampak? Tak dengar? Dengar? Dengar suara? Okey. Okey. So, dekat komputer kita ada satu jack untuk mic. Satu jack untuk mic. Kat tepi ada satu lubang untuk mic. Untuk earphone dan mic. Satu. Kalau tak cukup, kita beli yang tadi saya tunjuk tadi, extended tu. So bila kita buka komputer kita pastikan check dekat sini. Dekat kawasan ini, bila mic, pilih audio, mesti pilih dekat speaker apa. Bila mic ni, kena pilih ni. Mic apa nak guna? Mesti check dekat sini, dekat setting ni. Mic yang boleh guna. Mana mikrofon? Position kamera ni mikrofon. Masuk ni mikrofon. So kita tengok mikrofon. Boleh guna tak boleh guna? Kamera semua kena check. On, on. Dah rela use tak? Mikrofon ni sedang digunakan kat sini. Ini satu guna, ini dua guna. Dua tempat guna. Okey, check kat situ je lah. Right click pun boleh. Ataupun kita lalukan tengok sini, hidup tak? 3 apps using microphone, nampak? 3 apps tengah using microphone. So biasanya itulah. Kena tengok, kena beli sama ada cucuk dari itu atau kita kena beli. Kadang-kadang kita punya microphone tu tak compatible dekat komputer kita, so kena beli extended dia. Okey, boleh try yang tu. Sekejap saya tengok soalan lagi tak? Ada lagi soalan? Kita tak dengar dah ni. Saya pula cakap seorang. Sekejap, saya tak dengar. Sekejap. Saya tak dengar. Okay. Tak dengar. Sekejap. Sebab tadi dah saya cabut. Tadi dia hilang dah. Okay, try cakap. Tak dengar. Sekejap. Okay, try, test. Anak cakap anak? Tak dengar. Hilang dah suara. Sekejap, kat sini. Setting speaker. Okay, try cakap sekali lagi. Okay, ada. Dah ada. Dengar dah? Dengar. Okey, yang tadi yang itu sebenarnya hilang suara tidak berapa dengar. Mic tu cucuk dekat laptop and then dekat OBS tu setting audio input ke? Audio input ya, betul. Audio input. Yang kena setting itu je. Itu je. Kemudian kita test lah kalau ada pergerakan macam ni. Kalau ada pergerakan bunyi dekat mikrofon, macam sekarang saya buka on. Kalau ada bunyi mikrofon macam ni, maknanya mikrofon kita sedang berfungsi. Saya tutup ni. Dia memang ada gerakan. Cuma
tidak berbunyi dekat mic tu. Tidak berbunyi dekat mic. Mic tak ada bunyi. Mic hanya masuk bunyi. Speaker je bunyi. Mic tu pasang kan, dia ada gema-gema kan. Tak ada. Gema-gema tu okey. Bergema tu adalah apabila kita on speaker kita dekat dengan mic. Maknanya bunyi keluar dari speaker masuk mic balik. Bunyi keluar speaker masuk mic balik. That's why saya kata bila kita buat streaming jangan buka speaker. Kita test, sebab tu saya selalu test bunyi dulu. Test bunyi, kalau kata okey dengar tak? Okey, kalau confirm dah dengar, kita tutup speaker kita. Kita jangan dengar suara kita semula. Nampak tak? Sekarang saya boleh dengar suara saya semula sebab dekat sana speaker masuk suara saya yang dekat komputer sana masuk dalam speaker, dengar saya dengar lagi sekali. Macam tu. Okey. Setengah jam lagi kalau ada soalan. Cik Bu Yamin ada lagi soalan tak? Soalan Bu Yamin saya rasa dah jawab semua. Okey, satu lagi saya ingat. Tadi kata nak streaming Meet ke dalam FB ke dalam apa? Dalam YouTube ke boleh. Syarat dia senang je. Sama je tadi kalau kita faham konsep. Sebab tu saya ajar konsep tadi, iaitu share desktop. Mana tadi saya letak desktop saya? Ni kan. Remote monitor 2. Okey. Contoh, saya buka mana saya punya lock. Okey. Lock saya kat sini sudah. Tarik. Okey. Kita buka ni. Saya buka OBS. Nampak? Alah, ni tak nampak sini pula ni. Sinilah. Tak nampak ni. Lah, tuan-tuan tak nampak saya, tak nampak dah pula. Okey. Yang puan-puan nampak ni sekarang adalah di skrin yang telah direkam. Maknanya kita buka LAC atau Meet Google Meet, kita buka dekat dalam ni. Dalam kita punya browser, pilih kita punya Meet punya browser, Google Meet ataupun LAC ataupun apa saja. Kemudian tekan button stream, kita cakap macam biasa. So benda ni akan stream dalam YouTube. Sama je sebab dia berada dekat desktop. Konsep nak stream apa saja, janji dia ada dalam komputer kita, stream. Senang. Saya dengar suara saya tak habis-habis lagi suara saya kat belakang tu. Okey. Ada lagi soalan? Pukul 12 saya minta izin untuk 12 suku saya break sebab saya nak prepare untuk live dengan timbalan pengarah BTP nanti. Okey. Okey. So nak prepare sebab dia online pukul 2. Tapi saya nak prepare awal lah. Sebab live dengan timbalan pengarah kan, dia kena takut ada posisi silap, kena prepare juga. Betul. Cik Man. Ya. Lepas ni kalau misalkan tak ada masalah boleh saya Boleh JPN. Satu soalan 50 sen. Okey, satu lagi saya lupa. Ada orang tanya tentang nak live FB. Sama je konsep nak live FB atau nak live nak live YouTube, sama je konsep dia. Ini bukan live FB guna handphone lah. Yang itu senang je lah. Buka handphone live FB itu senang. Ini yang nak proper live dekat FB Saya tunjukkan sekarang. Sekejap. Siapa yang live dekat FB pakai handphone tu, kita tahulah kualiti dia macam mana kan. So biarlah dia. Kita nak live FB yang betul-betul. Saya bukakan ni. Okey, saya buka FB saya. Tak kisahlah FB tu FB biasa atau FB page. Tapi kalau biasa, kalau profesional, biar kita kena ada page sendirilah untuk live. Jangan pakai FB. FB biasa maksudnya page. Alamak. Ini saya petang ni yang ni lah ni, petang ni. Hilap ni. Mana? Sekejap. Saya buka FB. Ni. Saya pergi dekat kita punya page. Okey. Sekejap Sama je sebenarnya konsep dia. Okey. Sekarang kita berada di mana ni? Okey, dah keluar dah pun. Lambat. Internet slow sikit. Okey. Sama je. Tekan mana dia tadi? Tekan live ni. Tapi yang bezanya adalah ambil stream key tu. Okey, kita boleh tekan live. Kalau kita ada handphone, tekan live, keluar je lah live. Nampaklah muka je kan. Tak adalah benda-benda yang kita cantik-cantik kita susun tadi, tak adalah, tak nampak lah. Kalau nampak saya punya ni adalah live FB. Okey. Saya tunjuk contoh je, kosong. Okey, tekan live ni. Okey, sekejap tunggu dia load. Boleh share screen ke? Oh, share screen silap. Sekejap Patutlah orang macam tunggu-tunggu. Saya ingatkan tadi saya lupa, saya dah tutup screen.
Sekejap mana screen. Okey. Share screen. Bila saya seorang yang tak nampak. Itulah tu. Itu pentingnya planning tu. Kalau tidak, saya perasan saya dah nampak lah ni. Dan tak kau orang lah kan. Okey. Ni. Okey, jap. Kena ulang balik tu, kena ulang balik. Kena ulang balik. Aduh, mak menyesal pula. Okey, jap Okey, jap. Tunggu dah, saya ulang balik. Saya bagi home balik. Kata dah kita buka FB. Okey. FB ni sama ada kita nak FB biasa kita ini ataupun FB page. Biasanya kalau professionally kita kena ada page lah untuk kita buat streaming. Orang selalu silap dia ada FB biasa je yang ni, yang biasa ni. Kan yang home ni, yang profile dia. Sebab ini dekat sini adalah kita cerita-cerita peribadi kita. Cerita makan kat mana, anak pergi mana. Bila kita nak buat kerja tentang profesional, guru tu terutamanya, kita kena create page. Sebab dia cerita kat situ tentang kita, tentang profesional je. Kalau kita bercampur-campur nampak lah, nanti orang kata kejap-kejap cikgu ni pergi London, kejap begini, so tak manis. So kita pergi dekat page. Saya buka page. Page hanyalah muka surat baru lah, bukan akaun baru, kan? Saya rasa orang semua faham lah masuk page. So pergi dekat live ni. Kalau kita ada handphone, kalau orang live biasa, tekan live ni akan keluar handphone, terus jalan. Sebab kita nak pergi lain, kita nak buat streaming, kan? Streaming. So tunggu sekejap internet slow kot. Okey. Ini yang kamera biasa. Orang kalau ada handphone, dia akan keluar kamera ni. Kita nak pergi stream key ni. Pilih stream key. Okey. Ini tak keluar lagi, nampak kosong, tak keluar lagi. Ini dua maklumat yang kita penting. Okey, saya buka OBS. Mana OBS saya? Kena tarik balik OBS. Aduh. Ni. Okey. Kecil tak apa kan? Besarlah, kan tak nampak pula satu hal. Saya besarkan sikit. Pergi dekat setting. Okey. Okey, keluar setting. Pergi dekat stream. Tukar yang ni. Jangan ambil Facebook live, ambil custom. Facebook live tu nanti tak jalan sebab ada setting dia lain. Ambil custom, nampak tak ada server dengan stream key. So inilah dia. Mana FB tadi? Ni. Server, stream key. Ambil ni, copy. Saya copy Copy server. Pergi dekat ni, tampal dekat sini. Kemudian stream key pula, pergi dekat FB, ambil stream key ni. Copy stream key. Pergi dekat ni, double click, paste. Kemudian apply. Okey. Sekarang tengok saya buka ni dulu. Saya kecilkan bagi nampak. Okey, sini. Dah sini kan? Ini kosong belum. Waiting for video. So saya tekan start streaming. Tekan yes. Tunggu sini, tengok dia jalan sekejap lagi. Okey. Tu nampak keluar ada video sikit tengah-tengah jalan, tengah stream key. Okey, connecting video. Tu keluar. Nampak tak? Stream kat FB. Okey. Kita sekarang dah stream FB. Okey, tengok. Viewing. Semua dah okey, komen tak ada apa, komen lah kot. Okey dah. Ada lagi tak setting apa? Slow. Okey, ni kita punya stream dah lambat, waiting for video. Nampak? FB dia tak smooth, sebab dia jangan putus. Okey. Yang ni dia sama macam OBS juga. OBS dah stream, dia macam YouTube. OBS dah stream, tapi selagi kita tak tekan go live dekat YouTube, dia tak live lagi kan? Sama. Tengok, video dia putus-putus, nampak? Dia tak sebab FB dia tak bukan spesifik untuk video streaming, tapi boleh buat saja. Okey. So sekarang ni dah ada, dah ready semua ni, tekan sini go live ni. Kita baru stream, kita belum go live. So orang dekat YouTube, orang dekat FB tak nampak kita lagi sebab kita belum live. Video dia asyik putus-putus. Sebab tu saya jarang streaming pakai guna YouTube. YouTube FB. Okey, video dia tak dia punya server mungkin belum okey lagi kot. Dia tak macam YouTube. YouTube dah lama. Server FB ni baru untuk streaming. Okey. So kalau kita lebih baik dekat YouTube, dekat FB kita upload video, kita record, kita upload. Itu lebih baik sebab dia tentu jalan. Streaming kalau nak buat juga boleh, tapi inilah sekejap video tengah baca, tekan go live ni.
Okey. Dia tengah baca. Lambat. Lambat ni mungkin sebab internet lah hari ni. So ini tengah baca, so lambat. Itu cara nak, apa yang saya nak ajar ialah hari ni ialah server ni, server URL. Kalau dekat YouTube tak payah salin server, kita ambil stream key je. Kalau dekat FB sebaiknya ambil server dan juga stream key tanpa dekat ni. Dan barulah dah ready tengok gambar ni, baru kita pergi go live. So saya nak stop. Yes, stop. Okay. Ini kemungkinan end live. Ini dah end tadi live, end live. Ini kemungkinan berlaku kerana saya sekarang pun sedang merakam dua benda. Kan, tutorial ni saya sedang rakam juga di sini dekat screen capture, screen pressure ni. So mungkin sebab tu slow juga. Dia ada 3-4 rakaman serentak kan. So susah lah. Dia pasal satu je lah. Okay, habis ilmu FB. Ada soalan? Ada 5 minit lagi lebih kurang, 5 minit 10 minit lagi. Okey. Rahman. Ya. Macam mana buat intro video dekat YouTube tu? Intro video macam mana? Yang saya punya tu. Sekejap. Okey. Satu boleh pergi dekat, kalau yang free, yang kalau tak nak buat susah-susah, pergi je dekat internet, cari intro maker. Intro video maker ke macam tu lah lebih kurang. Saya tak ingat. Saya buat sekali je. Intro maker for video. Cari je. Saya tak ingat laman web dia. Okey ni free online. Tapi of course free apa yang dia ada je lah kan. So macam saya yang buat tu, saya dah buat free, saya dah test nanti, saya beli. Kalau beli hilang lah dia punya watermark. Kalau kita buat free memang ada watermark lah. Ataupun kalau nak senang, kita ambil klik-klik video kita. Kita edit di dalam Filmora ke apa saja. Kita ambil klik-klik video, jadikan dia intro kita. Itu lebih senang. Contohnya intro macam ni kan. Ni ambil intro macam ni. Pilih satu. Yang orang buat cantik-cantik, diorang pakai ni je sebenarnya. Diorang tak buat sendiri. Buat dengan freeware ni, dengan web free ni, dah cantik, beli dia sekali. Saya beli itu RM32 je satu video pendek intro tu. Okay, sekejap saya tunjukkan dekat sini. Nanti boleh explore dekat playsit.net ni intro. Okay, add slide ni. Kat sini gambar-gambar kita. Jadi member dulu tak? Tak payah jadi member, tapi kalau nak beli kena jadi member lah. Kalau kita buat yang ni, cuba intro kita ni, dia akan jadi macam ni. Ni your title apa semua kita download lah. Kalau free, dia ada lah watermark dia. Watermark dia yang inilah. Sekejap saya tunjuk. Ni lah keluar ni. Watermark dia. Macam saya, sebab saya dah beli, watermark dia hilang lah. Sebab saya memang nak guna selama-lamanya kan. Bayar sekali guna selama-lamanya, okey lah tu. Kalau nak jimat langsung, senang je. Kita buat macam PowerPoint tu, yang slide-slide gambar tu kan. Jadikan dia intro. Ambil gambar PowerPoint, letak fly gambar tu, fly gambar ni, fly gambar tu, fly gambar ni, masuk muzik sikit. Intro, sebaik-baik intro ialah, intro atau outro ialah jangan lebih daripada 10 saat. Kalau dah lebih tu jadi video dah. Kan, intro sekejap je, bla-bla-bla, dah macam tu. Masuk. Okey. Saya tunjukkan. Ya. Tanya yang setting dia tu, sebab bila orang buka YouTube kan mesti video tu dulu yang dia nampak, yang intro tu. Itu nak. Setting dia dekat sini. Sekejap Saya buka saya punya. Ni tadi saya punya. Okey ni. Okey. Yang ini gambar statik. Kita gambar ni sebenarnya tukar. Ini pun boleh jadi intro. Kan? Tapi sebab kita nak buat untuk orang menunggu, so kita dah tahu, kita dah set intro kat sini. Nombor 2, maknanya setelah kita ni intro, kita ambil saya ambil video, monitor ni buang. Monitor ni tutup. Delete. Mana delete? Remove.
Okey. Okey. Kita dah buat intro video terlebih dahulu awal. Okey. So bila orang buka, bila kita dah on air je, kita terus pergi ni. Tu. Kita yang set kat dia bila nak jalan. Tapi kalau kita nak dia mula-mula, kita terus sebagai permulaan. So tukar ni dulu. Okay. Kita letak ni sebagai permulaan. Letak di atas, katalah tak atas permulaan. Kita tekan sekarang sini ready. Bila orang buka, sekarang ni andai kosong Bila start dengan intro dulu. Macam ni juga, sama juga start dengan intro. Dah start intro baru pergi yang ni. Tutorial ni. Kita yang set. Habis dan masuk yang ni. Sembang ataupun masuk yang ni. Yang dekat YouTube tu, bukan yang ni. Yang mana? Dekat YouTube tu, bila kita buka YouTube orang tu, macam Firawan punya YouTube tu kan. Dia ada satu video intro khas. Nah, setiap kali buka memang video tu lah dulu yang dia saya tak faham soalan ni. Yang ni. Saya buka YouTube saya dulu. Saya buka YouTube saya dulu. Dulu. Channel saya. Okey. Buka YouTube. Tak adalah, itu je. Balik belakang balik. Saya punya intro yang mana? Yang tu saya ada satu je intro. Yang gambar tadilah intro saya. Yang ni, ini intro saya. Yang tu lah macam mana nak yang ni set kat YouTube. Tiap kali orang buka memang video tu lah dulu yang dia. Saya masukkan ini dalam video saya. Saya masukkan ini setiap kali saya streaming, saya masukkan yang ini dalam ni. Sebab tu ada benda ni setiap kali. Saya yang masukkan manually dalam ni. Dalam manually tu maksudnya dalam OBS. Saya masukkan dalam OBS. Setiap kali memang saya gunakan ni. Setiap ada satu scene khas intro. Buka lah apa-apa video. Kira mak cuba buka YouTube Cikgu Helmi. Cikgu Helmi. Apa YouTube dia? Saya tak tahu. Cikgu Helmi. Cikgu H-A-I-L Helmi ni. Ni okey. Mana? Dia ada video intro. Dia ada satu video yang memang dia perkenalkan diri dia setiap kali pasang dia punya YouTube. Itulah saya kata tadi. Yang ini saya punya saya set yang ini. Maknanya saya set dekat atas, jadikan sebagai intro pengenalan dekat atas. Kalau orang buka channel, inilah akan nampak dulu. Tapi kalau orang buka video satu pun ada ini juga sebab saya masukkan dalam video. Kalau buka channel memang keluar ini dulu. Saya setkan sebagai intro channel. Macam mana nak set tu? Intro channel. Sekejap saya set pun sekali je seumur hidup, set sekali je pun tak ingat kat mana nak set dah. Pergi dekat sorry. Pergi dekat kita punya studio. Kalau tak ingat sekarang, sekejap lagi dah saya kena cari. Sebab saya buat sekali, seumur hidup sekali je. Sebab memang saya tahu video ni memang berada di atas sekali. Maknanya itu hanya berlaku kalau kita buka channel. Buka channel memang keluar video ni dulu. Mana? Saya pun tak ingat dah. Setting kot. Branding tu. Bukan branding pun bukan. Saya tak ingat lah. Tapi memang saya, kalau itu maksud dia, memang saya letak dekat atas sekali. Bila buka video saya, kalau yang buka sign in, buka channel, buka video, buka channel saya, memang keluar yang intro ni dulu. Lepas tu saya namakan intro. Okey. Ini pun intro copy. Intro awal dekat atas. Ya. Saya tak ingat dah. Dia memang setting dia. Kalau kejap saya buka. Yang bukan, saya keluarkan dulu. Saya kena log out.
Log out. Send out. Okey. Pergi dekat YouTube. Okey. Biasanya yang ini akan berada dekat atas. Video intro ni ada kat atas. Saya lupa dah. Nanti saya cari boleh? Okey. Okey. Lagi soalan, saya tulis dulu. Intro. Kalau siapa-siapa yang boleh dah jumpa tu mungkin boleh bagi tahu kawan-kawan lah. Sebab intro tu set sekali je. Lagi? Ada lagi? Okey, dah habis masa dah tu. Soalan last. Ada? Tak ada kan? Tak apa, kalau ada, saya tengok dekat last dekat ni ada. Kat ni pun tak ada. Kalau ada nanti tanyalah dalam Telegram, okey? Bila-bila masa pun ada boleh tanya. So saya tutup dulu. Saya minta kebenaran 15 minit awal untuk saya rehat sekejap sebab nak ready untuk yang ni dengan pengarah timbalan pengarah kanan ni. Okey, terima kasih Cik Mai. Okey, apa-apa hal WhatsApp, SMS lah. Alright. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.